Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan Dia, menjauhi segala larangan Dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita, Allah Taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran-cabaran yang ada pada masa kini. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, satu kitab yang dikarang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kita masih lagi membincangkan akibatut taubat, peringkat taubat, yang mana tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sebelum ni kita dah membincangkan, membahaskan tentang pentingnya taubat ni dalam kita nak memulakan amalan kita. Hakikatnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada kita adalah satu orang yang pendosa, melakukan dosa. Sama ada kita sedar ataupun tidak kita melakukan dosa, kita patut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak, itu tidak menghalang kita daripada kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara punca seseorang tidak mampu untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerana apa? Kerana dosa yang telah dia lakukan. Kerana itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewajarnya dan sepatutnya dalam kita nak memulakan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena sentiasa mendekat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dalam kita beramal. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, kesimpulannya kan, habis beberapa perkara selepas Imam Ghazali terangkan beberapa perkara mengenai taubat, Imam Ghazali rahmatullah alaih mengatakan kesimpulannya bahawa apabila anda memulakan taubat, seterusnya anda membersihkan hati anda daripada semua dosa dengan cara memperkuatkan azam bahawa anda tidak akan kembali kepada dosa sama sekali buat selama-lamanya, kecuali apa yang terjadi dengan tidak disengajakan daripada anda yang sememangnya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan sememangnya kesilapan anda itu atas wajah yang memang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hakikat benarnya azam ada yang mahu bertaubat, yang lahir dari hati yang bersih. Dan seterusnya dalam usaha taubat ini, anda menuntut keredaan musuh-musuh anda sebeberapa yang mungkin agar mereka sudi memaafkan anda, dan seterusnya lagi
anda mengqadha dan mengqadhakan segala kewajipan fardu yang terluput seperti solat, puasa dan lain-lain sekadar yang anda mampu, dan seterusnya lagi anda kembali menyerahkan segala saki baki kewajipan fardu yang anda tidak terdaya mengqadhakannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan merendahkan diri supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kewajipan-kewajipan yang masih tertinggal itu. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulannya bila satu orang nak bertaubat, maka dia hendaklah letakkan dalam diri dia berazam, azam dengan sungguh-sungguh untuk tidak lagi melakukan perbuatan jahat, perbuatan salah ataupun perkara mungkar yang telah dia lakukan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dengan perkara begini dia kena berazam, sungguhkan diri dia dengan dengan kesungguhan daripadanya untuk dia meninggalkan terus. Sebelum ni kita dah pernah cerita dah tuan-tuan, untuk rukun taubat, kan, rukun taubat dia hendaklah tinggalkan perbuatan kemungkaran yang dia telah lakukan, dan juga dia kena berazam untuk tidak lagi melakukannya. Azam, sungguh-sungguh. Melainkan itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita terpedaya dengan tidak tersengaja, maknanya dalam hati kita ni tuan-tuan, dalam diri kita ni, kita cuba elakkan diri kita daripada terjerumus daripada kemungkaran. Hakikatnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita punya ikhtiar. Kita punya pilihan. Benar. Segala yang kita lakukan hari ini, apa yang kita telah lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan ataupun apa yang akan kita lakukan, segala-galanya adalah takdir daripada Allah. Itu benar. Takdir daripada Allah, iaitu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita nafikan. Mana semua perkara-perkara yang terjadi, yang berlaku pada diri kita adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Taala kata, Allah Taala yang ciptakan kamu, dan apa sahaja perbuatan kamu ni adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun sebagai satu orang hamba Allah Taala, kita dituntutkan juga untuk ikhtiar. Kita tidak tahu apakah ketentuan daripada Allah. Allah Taala tentukan kita ni macam mana, kita tak tahu. Allah Taala tentukan kita ni memang satu orang syaki, satu orang pendosa, satu orang yang banyak melakukan kemungkaran, kita tak tahu. Juga kita tak tahu Allah Subhanahu wa taala tentukan kita ni bagaimana keadaan pengakhiran kita, kita tak tahu. Walau bagaimanapun tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita dituntut untuk berusaha. Allah Taala berikan dalam hati kita, diri kita ni tuan-tuan, ada keinginan, iradat, ada keinginan. Maka daripada hati keinginan kita ni tuan-tuan, ikhtiar yang ada dalam diri kita ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita kena letakkan ikhtiar keinginan kita ke arah menunaikan segala perintah Allah. Itu letak azam. Azam supaya meninggalkan semua perkara-perkara yang buruk. Azam untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Azam untuk melakukan kebaikan. Ini pilihan kita. Pilihan. Jangan kita jadi sebahagian orang yang mana konon-konon dia berputus asa daripada rahmat Allah Taala. Sedangkan Allah Taala kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak tahu apa ketentuan daripada Allah, maka oleh itu jangan jadikan alasan takdir Allah Taala tu menyebabkan kita ni
menangguh-nangguhkan diri kita daripada bertaubat. Alasan, oh ya, ni Allah Ta'ala dah takdirkan saya begini, memang dah macam ini je, saya taubat pun tak guna, saya buat jahat. Ni satu benda. Sebelum ni pun Imam Ghazali rahmatullah alaih, kita dah baca dah, Imam Ghazali rahmatullah alaih, walaupun berapa kali pun dia buat dosa, tuan-tuan, jangan dia putus asa untuk dia terus bertaubat. Kita tak tahu, kan? Walaupun dah wallahualam, walaupun ada juga kenyataan ulama-ulama yang menyatakan kalau dia dah buat dosa dia taubat, dia buat dosa dia taubat, dia buat dosa buat taubat, berkali-kali buat dosa, Allah Taala dah tak terima taubat dia. Itu pada pandangan dia. Saya lagi suka pada pandangan apa ni, daripada firman Allah Taala kata la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Maknanya selagi mana kita, Allah Ta'ala berikan nyawa kepada kita, Allah SWT berikan kesempatan kepada kita, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, selagi itulah kita kena kembali balik pada Allah. Kita ni hamba yang lemah, manusia. Kita tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, walaupun dalam hati kita ni, tuan-tuan, keinginan kita nak elakkan daripada melakukan dosa tersebut. Tapi kalau Allah Ta'ala dah tetapkan berlaku keburukan tersebut, walau bagaimanapun kita kena kembali balik taubat kepada Allah SWT. Ada keinginan untuk taubat, ada keazaman untuk meninggalkan semua perkara-perkara. Apa yang dah terjadi, itu terjadi, maka kita kena usahakan untuk dapatkan pembaikan, perbaiki apa kesilapan-kesilapan kita. Azam untuk tidak meninggalkan, azam untuk meninggalkan kemungkaran. Kemudian kalau ia berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan orang lain, dosa kemungkaran kita ni berkaitan dengan orang. Kita ambil duit orang, kita cabul kehormatan orang lain, kita menjatuhkan maruah orang lain, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita kena mohon maaf balik kepada orang yang mana telah kita sakiti. Ambil duit dia, kita kena kembalikan. Sebelum ni dah cerita, kita kena kembalikan balik duit dia, kan? Tak boleh nak kembalikan, kita buat sesuatu yang mana kita bayarkan, tak boleh nak kembalikan beberapa keadaan. Sebab mungkin orang tu kita dah tak jumpa dah, ataupun sebab orang tu mungkin dah meninggal dunia. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, cara ni adalah kita sedekahkan bagi pihak dia. Moga-moga tuan-tuan muslimin-muslimin yang dirahmati Allah, sedekah kita bagi pihak dia, di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala tampungkan balik dosa kita ambil duit dia. Sedekahkan bagi pihak, moga-moga Allah Taala tampungkan balik dosa kita kerana kita ambil duit dia, tak pulangkan. Tak boleh nak sedekahkan bagi pihak dia, tak mampu, kan? Kalau boleh jumpa dia, kalau boleh nak jumpa dia, kita minta maaf, mohon dia halalkan apa yang telah kita ambil. Tak boleh nak jumpa dia, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, berbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah Taala dan berdoa. Moga-moga Allah Taala bukakan hati dia di akhirat nanti, supaya dia terbuka hati memaafkan kita di akhirat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau urusan itu di dunia masih lagi ada ruang lagi selamat kita. Kalau urusan tu tak selesai ke akhirat, tuan-tuan, itu payah, susah. Azab Allah Ta'ala tu besar, bukan sikit, berat azab. Walaupun nampak macam ringan, azabnya sangat-sangat berat. Dalam neraka, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, azab yang paling ringan ialah azab satu orang dipakaikan satu kasut daripada neraka. Pakai dia kasut tersebut, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, otak dia menggelegak kepanasan. Itu paling ringan. Macam mana lagi azab-azab lain? Kalau ambil duit orang, sebelum ni saya pernah kongsikan satu hadis, kan, Nabi SAW tanya pada sahabat-sahabat, siapakah orang muflis, siapa orang bankrupt? Jawapan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, seperti mana kita maklum, kalau orang bankrupt ni orang yang mana hutang dia melebihi daripada pendapatan dia, ni orang bankrupt.
Orang yang tidak ada harta, tidak ada duit, orang bankrupt. Itu definisi yang telah kita letakkan. Nabi SAW kata orang yang bankrupt apa dia? Orang yang bawa amalan-amalan yang telah diterima oleh Allah Taala di akhirat nanti, tapi oleh kerana di dunia ni dia ada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hamba Allah Taala yang lain, dia ada sakiti orang lain, maka perkara itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia kena ganti balik, kena balas balik. Dan apa dia nak balas? Amalan kebajikan yang dia ada lah dibalas, diberikan, diserahkan kepada orang yang mana pernah dia sakiti, pernah dia zalimi. Dan bila dia oleh kerana ramai sangat orang yang pernah dia zalimi dulu di dunia, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka amalan kebajikan dia bertukar kepada keburukan. Elok-elok bawa amalan kebajikan, tapi oleh kerana dia punya banyak kezaliman yang lakukan kepada orang lain, maka kebajikannya telah diberikan kepada orang yang pernah dizalimi di dunia, dan diambil pula keburukan orang-orang yang pernah dizalimi, bertukar. Ini orang muflis, orang bankrupt. Sebab tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita tak tahu macam mana keadaan akhirat itu. Kita tak tahu kan, orang hakikat ni tuan-tuan pasti kan, kita sebagai manusia yang lemah, kita tak terlepas berkenaan dengan orang ni. Lagi-lagi pula tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, musim-musim PRU ni, saya pernah cerita sebelum. Bila-bila musim PRU ni tuan-tuan, kita akan kedengaran cerita-cerita hal ehwal orang tu, orang ni macam-macam. Suka untuk saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, jauhilah daripada perkara-perkara yang kita tidak tahu akan kebenaran. Kan? Tips nak nak buat pilihan, kita boleh tahu kan, pilihlah orang yang mana ada ketakwaan, itu paling utama sekali. Nak pilih orang yang mana utamakan ketakwaan, integriti, ada kemampuan. Itu pilihannya. Jangan sampai kita merendah-rendahkan, jangan sampai kita memfitnah. Ini bahaya. Fitnah, jauhilah fitnah. Jauhilah perkara-perkara yang mana kita tidak tahu akan kebenarannya. Kita hanya dengar-dengar telinga je, tak tahu pun kebenarannya. Sebab apa? Ini antara benda-benda yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka nanti. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, oleh kerana itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah tu, saya kata, sama ada kita sengaja ataupun tidak, kita sedar ataupun tidak, kita akan tidak sengaja melakukan dosa, akan melakukan dosa. Oleh kerana itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita ada keinginan, ada iradat. Kita kena letakkan dalam diri kita, kita kena berusaha jauhkan diri kita daripada melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ada usaha. Ada kemungkaran kita kena elakkan. Kalau kita dah selamat, dah bertaubat daripada kemungkaran tersebut, kita kena berazam untuk tinggalkan, berazam untuk tidak lagi melakukannya. Kalau berkenaan dengan orang lain, kepribadian orang lain, kita kena mohon maaf kepada dia. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan dia kemaafan, supaya dia berikan kemaafan kepada kita. Baik. Kalau ada perkara-perkara yang perlu kita qada, solat kita yang telah kita tinggalkan, zakat yang mana kita telah tinggalkan, zakat kan, bukan zakat yang mana kena bayar setahun sekali, zakat yang mana zakat perniagaan dan sebagainya, itu satu zakat. Ada orang tuan-tuan zakat fitrah pun tak pernah bayar. Zakat fitrah pun tak pernah bayar. Sedangkan zakat fitrah ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, siapa pun dia, asalkan dia hidup sebelumnya hari raya tersebut, lahir sebelum hari raya, dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Dia wajib kena bayar. Tinggal. Kalau ada puasa-puasa yang dia tinggal, dia kena bayar. Lagi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, yang mana kadang-kadang ada setengah orang yang mana dia tak sedar kan, haji dan umrah yang dia mampu. Ada orang memang betul tak mampu. Memang betul tak mampu. Tapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita dah mampu untuk beli kereta, kita mampu untuk beli rumah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kan, lagi pula tuan-tuan boleh pula ada belanja, boleh nak berjalan-jalan lagi ke luar negara dan sebagainya.
Orang macam ini mampu dah tuan-tuan untuk menunaikan haji dan umrah, tapi dia tak pergi. Sampai satu masa dia bankrupt. Bila dah bankrupt, tak mampu. Tanggungan haji dan umrah itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah masih lagi tertanggung ke atas diri dia. Sebab apa? Kerana masa dia mampu dia tak pergi. Kan, contoh dia, macam kita hadapi PKP sekarang sebelum ni. Macam kita menghadapi PKP. Berapa ramai orang bila dia menghadapi PKP, dia jatuh miskin, bankrupt dan sebagainya. Orang berniaga ramai. Orang yang mana ada pengusaha hotel, penginapan. Kan? Ramai yang mana dia jatuh. Kan? Sebelum tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia ada kemampuan. Dia tak pergi haji dan umrah. Maka bila dah lepas macam tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia tak mampu nak pergi dah. Dia dah lepas berhadapan dengan krisis ekonomi yang mana akan lagi berhadapan lagi, kita tak tahu, wallahu alam. Kan? Jangkaan. Dan dia tak mampu untuk lagi menunaikan haji dan umrah. Tuan-tuan, dia ni dah tertanggung wajib ke atas dia. Sebab tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila ada perkara-perkara kebaikan, jangan kita tangguh-tangguh. Lakukan segera. Kan, lakukan segera. Moga-moga Allah SWT lepaskan kita. Nak pergi umrah misalnya, kadang-kadang kita kata kita kena tunggu betul-betul kita ada masa. Kita kata kita kena tunggu betul-betul kita ada duit baru kita pergi. Tapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, berapa ramai orang yang mana bila dia ada keinginan hati dia nak tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang bukakan ruang pada dia tanpa menggunakan wang dan ringgit, tanpa menggunakan wang dan masa. Tidak gunakan duit, tak menggunakan masa. Allah Taala berikan keluangan, ruang kepada dia. Macam mana? Tak ada cukup duit. Tak cukup duit. Tapi sebab keinginan dia, Allah Taala sampaikan dia tunaikan haji dan umrah. Tak cukup tak cukup masa, tak ada masa. Tapi kerana keinginan dia, Allah Taala berikan dia ruang masa. Sebab tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kena ada ikhtiar untuk keinginan. Kalau ada benda-benda yang mana kita dah terluput, kena qadakkan balik solat kita. Dan walau bagaimanapun tuan-tuan, bukanlah kita kena qadak tu sekaligus. Ulama kita tak tekankan untuk qadak sekaligus. Ambil masa semampu yang mungkin. Jangan pula kita pegang pula pada pandangan kata dalam hadis Nabi SAW tak ada pun hadis yang mana kata kena qadak balik solat. Ini pandangan yang tuan-tuan boleh kata nadir kal ma'dum. Kan, 1-2 orang ulama sahaja. Kebanyakan ulama bersepakat, kalaukanlah duit hutang dengan manusia pun wajib dibayar, ni kan pula hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaukan hutang dengan manusia pun wajib dibayar, ni kan pula hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagilah wajib untuk ditunaikan. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kena letakkan keinginan tu yang penting, keinginan. Kita tak tahu ketentuan Allah SWT di mana, tapi kena letakkan keinginan kita ni, keazaman kita ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, untuk bertaubat, untuk mohon ampun pada Allah Taala, untuk gantikan balik apa amalan-amalan yang mana kita telah terluput dan terlepas. Dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala sempurnakan. Hakikatnya Allah Taala lah yang sempurnakan. Maksudnya apa dia? Kita kena doa pada Allah Taala supaya Allah Taala berikan kita kekuatan supaya dapat kita sempurnakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita telah tinggalkan. Kemudian seterusnya, anda pergi mandi dan membasuh pakaian anda dan berwuduk untuk mengerjakan solat taubat 4 rakaat dan kerjakan sebagaimana yang diwajibkan dalam ibadat solat. Maknanya buat ibadat itu kan, pergi mandi maknanya bersihkan diri, pakai pakaian yang bersih, dan niat untuk bangun untuk solat taubat sebanyak 4 rakaat. Dan dia punya solat dia tuan-tuan seperti mana solat yang kita tunaikan dalam solat fardu. Cara dia kan, dengan rukun dia,
dengan qiyamnya, takbiratul ihramnya. Buat dengan sungguh-sungguh. Buat dengan sungguh-sungguh. Buat dengan sesempurna yang mungkin. Kerjakan diwajib, dan selepas itu hantarkan muka anda ke atas tanah di tempat yang sunyi, yang manusia tidak melihat anda melainkan Allah jua. Kemudian ambilkan tanah itu dan letakkan atas kepala anda, dan guling-gulingkan muka anda yang merupakan semulia-mulia anggota anda ke tanah dengan air mata yang mengalir, hati yang gundah gelana, dan teriakan suara yang nyaring sambil anda mengingati barang ataupun perbuatan sedapat-dapatnya, mengingati semua perkara-perkara yang perbuatan dosa-dosa anda satu persatu, dan anda mencerca diri anda yang melakukan maksiat serta mencacinya, dan seterusnya anda berkata, wahai diri, tidakkah kamu malu daripada Allah? Bukankah sudah tiba masanya untuk kamu bertaubat? Adakah kamu memiliki daya tenaga mampu menanggung azab Allah Subhanahu wa taala? Adakah kamu mempunyai hajat kemahuan sendiri yang dapat menghalang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Dan seterusnya lagi, anda memperbanyakkan ingatan tentang ini, iaitu azab Allah taala, sambil anda menangis. Kemudian lalu anda mengangkat kedua tangan anda kepada Tuhan yang maha suci, yang maha pengasihani lagi yang maha suci, lantas anda berdoa sebagaimana di bawah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila dah solat, maknanya selesai solat, akhir solat tu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud maknanya hadapkan muka ni di atas tanah yang mana orang tak lihat, kan? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, untuk rasa dia punya emosi begini, emosi yang sebegini, emosi makna rasa takut sangat dengan azab Allah Taala, pada mula ni kena tahu yang Allah Taala ni, azab Allah Taala ni sangat pedih. Kita kena tahu yang mana kita tak mampu untuk berhadapan dengan azab Allah. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertarghib, makna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan galakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertarhib, memberikan kabar ancaman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ceritakan bagaimana keadaan di dalam kubur, azab di dalam kubur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan juga bagaimana neraka, bagaimana azab di padang mahsyar. Ini ada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Ada orang, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, ada orang tu kata hang kita kena bagi galakan sahaja. Betul, itu salah satu. Untuk orang dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena bermula dalam apa? Penyesalan. Dosa-dosa yang dia telah lakukan. Sebab tu kena tahu juga azab Allah Taala. Bukan hanya kita tahu je nikmat Allah, kan, tanpa kita tahu juga azab Allah Subhanahu Wa Taala, perlu juga tahu. Bila kita tahu azab Allah Taala, kita tahu betapa besarnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besarnya azab Allah Taala itu menyebabkan sehingga kan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan dapat suasana keadaan yang mana dia rasa sedih dan takut pada Allah Taala. Maka bila dia mula bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dia akan datang satu emosi yang sungguh-sungguh dia rasa betapa patutnya dia bertaubat pada Allah Taala. Dia akan menangis, kan, rasa dia akan cerca diri dia, kamu ni tak patut kamu buat, dosa kamu ni Allah Taala, kalau Allah Taala tak ampunkan ni habislah. Dan kita tak tahu, tuan-tuan, solat, satu solat yang ditinggalkan, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu lebih kurang 80 tahun satu rukuk. 80 tahun akan dimasukkan ke dalam neraka kerana meninggalkan satu solat. Satu solat ditinggalkan. Satu hari di akhirat, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sama dengan 1000 tahun di dunia. Kali 1 kali 360 kali 80, berapa juta tahun tu, tuan-tuan? Satu solat yang ditinggalkan. Kalau kita sedar begini, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, banyak pula Allahu Akbar,
amalan-amalan yang mana kita tinggalkan, perintah-perintah Allah Taala yang kita tinggalkan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, banyak. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, agak-agaknya Allah Taala boleh terima ke taubat kita. Sebab tu kita kena mohon pada Allah Taala, menangis, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Merayu, salahkan diri, hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan kepada kita. Merayu, macam mana satu orang merayu daripada daripada satu orang pemerintah yang mana nak menjatuhkan hukuman mati kepada dia kerana kesalahan dia. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ni kalau orang tahu macam mana dia punya pengakhiran dia akan merayu nak selamatkan diri dia. Tak payah nak kata hukuman mati lah tuan-tuan. Kalau dia buat satu perkara, dia kena didenda dengan dengan harga denda yang tak mampu dia bayar. Tak mampu dia bayar, dia sanggup menangis untuk meminta minta kelonggaran, minta kelepasan daripada denda tersebut. Sanggup menangis walaupun di hadapan orang. Ini dengan makhluk. Lagikan pula tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, azab Allah Taala lebih perit lagi, lebih besar lagi kalau kita tidak mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena menangis, mohon Allah Taala, bersungguh-sungguh. Bila keadaan dia bersungguh-sungguh, bila dia tahu betapa bahaya besarnya dosa yang dilakukan, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia akan mohon ampun pada Allah Taala. Ini doa-doa yang Imam Ghazali rahmatullah alaih nyatakan. Moga-moga kita dapat kesedaran daripada doa ni. Kan antara doa lagi Imam Ghazali rahmatullah alaih sarankan, ya Tuhanku, ini hamba-Mu yang lari dari petunjuk-Mu, kini telah kembali kepada pintu rahmat-Mu. Hamba-Mu yang derhaka, kini dia telah kembali untuk pendamaian. Hamba-Mu yang pendosa, kini dia telah datang kepada-Mu dengan memohon maaf. Maka maafkanlah daripada kesalahanku dengan kemurahan-Mu. Terimalah taubatku dengan limpah kurniaan-Mu, dan pandanglah kepadaku dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunkanlah bagiku barang yang terdahulu daripada dosa-dosa, dan perliharalah daku pada barang yang tinggal daripada ajalku. Maka sesungguhnya kebajikan itu sekaliannya di tangan-Mu, dan adalah Engkau terhadap kami yang amat menaruh belas kasihan, yang maha mengasihi. Kemudian dia berdoa lagi dengan doa yang dinamakan doa syiddah. Ini doa semoga Allah Taala melepaskan anda daripada kesusahan dosa tersebut. Doa ni, wahai Tuhan yang menzahirkan urusan-urusan yang besar, wahai Tuhan yang menjadikan kesudahan harapan orang-orang yang duka nistapa, wahai Tuhan yang maha kuasa, apabila ia menghendaki sesuatu perkara, maka hanya cukup dengan dia berfirman, jadilah kamu, kun fayakun. Maka terjadilah sesuatu yang difirmankan itu. Kami telah dilingkungi oleh dosa-dosa kami, dan Engkaulah tempat pertaruhannya. Wahai Tuhan, tempat pertaruhan bagi segala kesusahan. Pada saat ini aku pertaruhkan ke hadarat-Mu dosa-dosaku. Maka terimalah taubatku, kerana sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha penerima taubat, lagi maha pengasihan. Dan dia berdoa lagi dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh kehinaan. Wahai Tuhan yang tidak dapat dikelam-kabutkan oleh urusan demi dunia urusan. Wahai Tuhan yang tidak dapat dikelam-kabutkan oleh urusan demi urusan, dan tidak dapat dikelirukan oleh pendengaran demi pendengaran. Wahai Tuhan yang tidak dapat disalah kelirukan oleh banyaknya permohonan. Wahai Tuhan yang tidak merasa bosan oleh bertalu-talunya ringitan orang-orang yang meringit. Berikanlah kami dengan rahmat-Mu merasai kesejukan kemaafan-Mu dan kemanisan keampunan. Wahai yang paling mengasihani daripada semua yang mengasihani, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Ini contoh doa yang mana ditunjukkan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih
Maknanya tuan-tuan, bila kita nak doa ni, kita kena doa dengan penuh rasa kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala. Penuh rendah diri supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita ni kemaafan. Kemudian lepas dah berdoa, perkara yang perlu kita lakukan adalah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dalam kita nak berdoa pun kena perkara salah satu tertib doa, kita kena doa merayu pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu memohon ampun bagi semua orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ini pun satu juga. Bukan kita hanya mohon ampun untuk diri kita juga, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Bahkan kita mohon ampun juga untuk setiap muslim, muslimat, setiap orang-orang Islam yang lain. Selanjutnya, hendaklah anda kembali membuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala jalaluh, maka sesungguhnya anda sekarang telah bertaubat dengan taubat nasuha, dan lagi anda telah keluar daripada dosa-dosa dalam keadaan suci bersih seperti pada hari anda dilahirkan oleh ibu anda. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kasihkan anda, dan seterusnya bagi anda mendapat ganjaran pahala serta dilimpahkan ke atas anda berkat dan rahmat yang banyak, hinggakan anda dapat disifatkan sepenuhnya oleh para pencerita. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila kita taubat, hakikatnya bila kita taubat, dia Allah Taala akan ampunkan dosa kita. Bila kita bersungguh-sungguh berazam untuk bertaubat, maka Allah Taala akan ampunkan segala dosa kita. Terampunlah dosa-dosa kita. Oleh kerana itulah sebabnya kita diingatkan supaya apa? Supaya kita kena berazam untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa tersebut. Bila kita dah bertaubat, Allah Taala ampunkan dosa kita. Dan kita kena letakkan azam supaya apa? Keadaan itu sentiasa Allah Taala berikan kita terlepas daripada segala dosa. Dengan itu, terhasillah bagi anda keamanan dan kelepasan, di mana anda terlepas daripada kemurkaan, serta anda terselamat daripada terpalit kepahitan maksiat dan balanya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya adalah anda setakat ini telah dapati merantasi aqabah taubat itu dengan izin Allah Taala, dan Allah SWT jualah pemberi hidayat dengan kurniaannya dan kelimpahannya. Macam saya kata tadi, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, untuk kita rasa bersalah, untuk kita rasa rasa sedar yang mana kita ni pendosa, tuan-tuan, kita kena datangkan emosi tu. Emosi tu kena datang. Kalau tidak, tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, bila kita akan rasa bersalah, bila kita dalam keadaan sesat, itu kelebihannya orang Islam. Kelebihan orang mukmin ni, Allah Taala berikan dia kesusahan, Allah Taala akan timpakan dia musibah supaya apa? Supaya dia mengingati diri dia yang mana penuh dia banyak melakukan kemungkaran. Itu kelebihan yang Allah Taala berikan. Musibah yang Allah timpakan kepada orang Islam ni, tuan-tuan, kepada orang mukmin ni, tuan-tuan, adalah satu rahmat supaya apa? Supaya orang mukmin ni tidak terjerumus jauh lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi lupa untuk bertaubat, tuan-tuan, kerana dia berada di dalam kesenangan. Kerana dia terlalu senang, mewah, dia lupa keadaan tersebut. Senang, mewah, lapang. Bila keadaan sebegini ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, orang akan lupa untuk taat pada Allah Taala, dia akan lupa untuk bertaubat pada Allah Taala. Dan Allah Taala jadikan kita ni orang mukmin, orang beriman, orang Islam ni, tuan-tuan, Allah Taala kenakan kita ada musibah-musibah. Mesti akan kena musibah. Adalah musibah sakit, ada musibah kewangan, ada musibah ruang yang mana tidak mencukupi. Sebabkan musibah ni, tuan-tuan, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala berikan kepada kita. Lalu datangnya emosi tersebut, kita teringat dosa-dosa kita, maka kita bersungguh-sungguh taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Macam saya kata tadi, tuan-tuan, kan, musibah ni adalah satu rahmat daripada Allah Taala. Rahmat untuk orang mukmin. Musibah yang Allah Taala timpakan pada orang mukmin ni adalah satu rahmat. Sebab tu, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kerana Allah Taala berikan ruang kepada kita untuk bertobat, maka Allah Taala pelihara kita. Jangan sampai kita terkena istidraj ini. Istidraj daripada Allah Taala berikan kita kelapangan, Allah Taala berikan kita kekayaan, Allah Taala berikan kita ni ruang, sehingga kan kita lupa dan akhirnya kita melakukan dosa, kita tak teringat kembali pada Allah Taala. Moga-moga Allah Taala pelihara kita. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kan, oleh kerana itu, tuan-tuan, kita kena sentiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat segala perintah dia, jauhi larangannya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita melakukan sesuatu maksiat, segera kita bertaubat pada Allah Taala, dan kita letakkan keazaman dalam diri kita
untuk sentiasa menjauhkan diri kita daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Letak azam, letak keinginan supaya kita jauh daripada segala kemungkaran. Dan letak juga azam supaya sentiasa kita letakkan niat dan azam supaya kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ada keinginan diri kita untuk taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis hadis sebagai kafarah dan surah Al-Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.